Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini laporan hari Selasa 15 November 2022 menjelang pilihan raya umum yang ke-15, PRU 15. Ada beberapa isu terkini yang saya nak sentuh. Yang pertama ialah tentang kenyataan Ahmad Zahid Hamidi bahawasanya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Itu tidak begitu tepat. Dan Zahid cuba nak mengelirukan rakyat ataupun nak menipu rakyat. Sebab kalau ikut kelazimannya, Seri Paduka Baginda akan memilih Perdana Menteri dari parti yang menang majoriti kerusi di dalam parlimen, iaitu 222 kerusi parlimen, sekurang-kurangnya 112 kerusi mesti dimenangi oleh sesuatu parti ataupun gabungan. Dan Barisan Nasional oleh kerana didaftar boleh dianggap juga sebagai parti walaupun ianya gabungan beberapa parti. Dan itu yang mereka timbulkan dulu Barisan Alternatif tahun 99. Barisan Alternatif tidak didaftar. Jadi soalan dia, adakah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan menerima Barisan Alternatif sebagai parti yang sah? Sebab dalam Barisan Alternatif tahun 99 ada 4 parti. Jadi yang menang pilihan raya dengan majoriti yang terbesar ialah Barisan Nasional. Oleh kerana Barisan Nasional didaftar, Barisan Alternatif tidak didaftar. Anyway, Agong perlu memilih Perdana Menteri dari parti yang memenangi majoriti, iaitu sekurang-kurang 112 kerusi ke atas. Dan apa akan berlaku sekiranya tidak ada satu parti pun yang menang 112 kerusi? Semua parti menang di bawah 100 kerusi. Maksimum tak sampai 100 kerusi parlimen. So bermaknanya tidak ada satu parti pun ataupun tidak ada satu gabungan pun yang boleh bentuk kerajaan. It's a hung parliament. Parlimen tergantung. Jadi macam mana Agong nak pilih Perdana Menteri dari parti yang memenangi majoriti kerusi di dalam pilihan raya atau di dalam parlimen apabila tidak ada satu pun yang menang majoriti? Habis tinggi ialah large minority. Minority terbesar, bukan majoriti. Minority terbesar. Dan apa Agong nak buat sekiranya minoriti terbesar, tidak ada seorang pun yang menang majoriti? Ini masalah yang sebenar. Oleh kerana semasa parlimen dibubar, kalau kita cek balik semua kenyataan video live Lokman Adam misalnya, Lokman ni walaupun dia bukan pucuk pimpinan yang apa di atas, tapi Lokman ni menjadi loudspeaker suara kepada geng anti Ismail Sabri Yaakob. Mereka yang menentang Ismail Sabri Yaakob macam Zahid Hamidi dan ramai lagi. Jadi mereka tidak bercakap. Lokman tolong cakap bagi pihak mereka. He is the loudspeaker for them. Jadi tujuan parlimen dibubar dan pilihan raya tergempar diadakan ialah kerana mereka yakin Barisan akan menang besar. Barisan bukan saja akan menang PRU 15 tapi akan menang besar berpandu kepada prestasi di pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Mereka yakin BN akan menang 2/3 majoriti. Menang besar, bukan saja menang. Sekarang ni keadaan sudah berubah. Kemungkinan BN tidak akan menang even a simple majority, iaitu BN akan mendapat dalam 450 kerusi sahaja, bukan 100 lebih. So BN tak boleh bentuk kerajaan. Tapi Pakatan Harapan juga
tidak akan menang lebih dari 112 kerusi. Pakatan pun tak boleh bentuk kerajaan. Perikatan Nasional pun tak boleh bentuk kerajaan. Dan lain-lain gabungan, GTA, gabungan Sabah, gabungan Sarawak, semua tak boleh bentuk kerajaan. So, bagaimana nak bentuk kerajaan? Kena ada kerajaan perpaduan. Unity government. Bermaknanya 2 atau 3 gabungan perlu bergabung untuk membentuk kerajaan. Satu kerajaan perpaduan atau unity government. Macam mana Agong nak pilih Perdana Menteri? Perdana Menteri dari parti mana atau dari gabungan mana? Katalah Pakatan Harapan menang minoriti yang terbesar, the largest minority, iaitu Pakatan Harapan menang 100 kerusi lah kata. Yang lain semua menang tak dalam berapa puluh. Tak sampai pun 50, tak sampai pun 60. Jadi bermaknanya Pakatan Harapan pun tak boleh bentuk kerajaan kecuali bergabung dengan parti lain. Ini bermaknanya UMNO dan Barisan Nasional tidak ada kuasa untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Sebab itulah Zahid Hamidi berkata mereka serah kepada Agong, iaitu kuasa Agong, kuasa mutlak Agong untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri. Tapi itu pun tak betul. Sebab siapa jadi Perdana Menteri berdasar kepada nasihat yang diberi oleh parti yang menang. So, parti yang menang tadi akan mencadang nama Perdana Menteri dan Agong berhak untuk meminta 3 nama atau 5 nama. Ini budi bicara Agong. Agong boleh kata bagi saya 3 nama atau 5 nama cadangan untuk Perdana Menteri dan Agong akan pilih satu daripada 3, 4 atau 5 nama yang dicadang. Itu boleh dikatakan kelazimannya. Walaupun Perlembagaan Malaysia tidak sebut yang parti yang menang perlu mengemukakan atau mencadangkan 3, 4 atau 5 nama. Tidak ditulis di dalam perlembagaan, tapi kelazimannya sekiranya Agong nak, Agong boleh minta lebih dari 1 nama. Macam dibuat di negeri-negeri di mana sultan-sultan boleh minta 3 ke 4 ke 5 nama cadangan untuk menteri besar ataupun ketua menteri dan sebagainya. So, it can be done. Tapi ini menggambarkan yang Zahid memberi signal UMNO tidak akan menang pilihan raya ini. Sebaliknya, UMNO mungkin perlu menompang bersama satu parti atau gabungan yang menang untuk bentuk satu kerajaan perpaduan. Ataupun seperti Lokman cakap, kalau UMNO tak boleh menang pilihan raya, UMNO rela menjadi pembangkang. Ini Lokman dok cakap begitulah. Kalau kita tak boleh menang, tak apa. Kita rela duduk di dalam pembangkang. So, untuk selama 5 tahun, UMNO akan menjadi parti pembangkang di dalam parlimen. Ataupun, UMNO perlu setuju orang lain jadi Perdana Menteri. Maknanya Perdana Menteri bukan dari UMNO dan UMNO akan diberi beberapa jawatan kabinet dan duduk bersama dengan mana-mana parti yang bentuk kerajaan sebagai kerajaan perpaduan. Bermaknanya tujuan untuk ubah parlimen dan mengadakan pilihan raya tergempar ni sia-sia lah. Back to square one lah. Dan matlamat untuk memerintah, untuk UMNO dan Barisan memerintah solo tanpa bekerjasama dengan parti-parti lain ni sudah menjadi cerita dongeng lah. So, message dari Zahid Hamidi ni clear. Dia orang tidak confident akan menang. Jadi, mereka kata biar Agong menentukan. Sebab mereka tahu kalau mereka mencadangkan Ismail Sabri Yaakob sekalipun ataupun sesiapa orang lain, kalau UMNO Barisan tidak memperolehi, tidak memenangi lebih dari 112 kerusi, cadangan tu is a wasted purpose lah. Maknanya, how can you be the Prime Minister when you don't have majority di dalam parlimen?
So there's a signal from Zaid bahawasanya mungkin tidak ada harapan UMNO Barisan memenangi pilihan raya. Kalau kita bacalah signal dia tu. Bila Zaid kata serah ke Agong, that means no point kita cadang sebab kita tidak akan menang pun. Itu satu. Satu lagi isu tentang perkembangan terbaru yang melibatkan harta dan cash yang dirampas dari rumah Najib dan Rosmah dan dari kondo dia 4 tahun dulu, di mana dilaporkan semuanya 1 bilion barang berharga, barang kemas, jewelry, handbag dan macam-macam lagi, dan cash 160 juta. 160 juta cash, 1 bilion macam-macam barang berharga. So, ada soalan macam mana mereka boleh dapat begitu banyak harta dan cash, dan mahkamah sudah pun memerintah yang cash tersebut 160 juta dikembalikan sebab duit tu duit UMNO. Dan yang 1 bilion tu, handbag lah, jewelry lah dan sebagainya juga dikembalikan. Isu dia macam ni. Mereka merampas cash dan juga barang bernilai 1 bilion, altogether 1.1 billion. Atas tuduhan semua tu ialah duit 1 MDB. Cash tu duit 1 MDB. Barang-barang tu dibeli menggunakan duit 1 MDB. Tapi mahkamah punya perintah tidak ada bukti. Pihak polis atau pihak pendakwa tidak boleh membuktikan yang semua ni duit 1 MDB. Mereka tuduh je kata ni duit 1 MDB. Where's the proof? Tidak ada. Cash tu pun dari 160 juta, 46 juta sudah hilang. Tinggal 114 sahaja. Barang yang dikatakan 1 bilion tu, dikatakan separuh pun sudah hilang ataupun sudah rosak. Terutama sekali handbag tu yang telah diconteng dengan marker pen dan disimpan di tempat yang tidak sesuai, jadi damp. Handbag tu semua sudah rosak, jadi damp dan sebagainya. Sebab pihak polis ni bukanlah cerdik sangat dia orang ni. So dia orang simpan di tempat yang memang tidak sesuai lah, reput dan naik cendawan dan macam-macam lagi. Anyway, yang penting ialah pihak pendakwa atau pihak polis tidak berjaya membuktikan yang semua ni dari 1 MDB. Where's the proof? Tuduhan saja. Jadi oleh kerana itu mahkamah mengarah, memerintah supaya semua dikembalikan kepada Najib dan Rosmah. Cash 160 juta dan 1 bilion barang berharga. Masalah dia, ini masa Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan, dia orang tak buat kerja. Masalah dia, Malaysia tidak ada undang-undang Unexplained Wealth Act. Jadi kalau ada undang-undang Unexplained Wealth Act, katalah macam England ni, jadi sekira kita ada cash atau harta melebihi satu nilai yang kita boleh explain, maknanya mana awak dapat sampai 1 bilion barang ni, gaji awak banyak mana. Jadi kalau ikut kita banding gaji awak dengan jumlah harta awak ni 1000 kali atau beratus kali lebih dari gaji awak. Jadi kalau gaji awak ni katalah 15,000 sebulan, ya, jadi kita kira okey, awak kerja 20 tahun dengan gaji 15,000 sebulan. Kalaulah awak tak belanja sesen pun, awak simpan semua 100% gaji awak tu awak simpan, awak tak belanja 1 sen pun, dalam sekian-sekian tahun sepatutnya awak sudah ada sekian-sekian banyak. Tapi sekarang ni kalau berpandu kepada harta awak dan macam-macam cash apa, jadi melebihi sangat-sangat. Jadi kalau ikut sepatutnya selama ni awak ada cuma 5 juta lah. Tapi sekarang ni awak ada sampai 500 juta. Macam mana sepatutnya awak ada 5 juta tapi harta dan cash 500?
Jadi awak tak boleh explain. Unexplained wealth. Jadi kerajaan boleh ambil tindakan. Boleh merampas dan boleh charge awak di bawah satu kesalahan di mana awak tak boleh nak explain, tak boleh nak terangkan di mana mari harta ni. Malaysia tidak ada undang-undang seperti begitu. Jadi ini pun salah Pakatan Harapan. Mereka memerintah hampir 2 tahun. Mereka duduk kata kami memerangi rasuah, kami memerangi salah guna kuasa, kami memerangi orang politik yang curi duit rakyat. Tapi tidak ada undang-undang yang boleh mengambil tindakan. Jadi ini boleh dikatakan kelemahan juga pihak kerajaan. Jadi kalau sekiranya masa depan kalau nak ambil tindakan terhadap sesiapa yang kaya raya sampai tak boleh nak explain mana mari duit ni, maka kerajaan boleh ambil tindakan, charge mereka, tangkap mereka dan hukum mereka kerana memperolehi harta yang melebihi apa yang sepatutnya, sebab awak tak boleh explain mana mari duit ni. So this is the issue. Rosmah dengan Najib dituduh mencuri duit 1 MDB, tapi mereka tak boleh nak buktikan. Mereka suspect sebab gaji awak sekian-sekian, harta awak sekian-sekian, jadi kami suspect duit ni duit haram, duit ni duit curi. But you can't prove it. Dan tidak salah dari segi undang-undang kalau saya ada harta dan cash melebihi apa yang sepatut saya ada, because we don't have this law di mana kita ada harta melebihi itu menjadi satu kesalahan. So this is for the future government to sort out. Have a new law di mana kalau awak punya harta berganda sampai beratus kali, awak boleh didakwa, boleh di-charge, boleh dihantar ke penjara. So this is the issue. Maknanya tuduhan Rosmah terhadap Rosmah dan Najib tu tidak dibukti, maka mahkamah arah semua 1.1 bilion tadi barang dan cash dikembalikan, dan tidak salah rakyat Malaysia memperolehi ataupun mempunyai harta yang berlebih sangat walaupun awak tak boleh explain mana datang duit ini. This is the fault of Parliament. This is the fault of the government. Itu kita penting tahu sebab ramai orang duduk komen atas isu ni tanpa mengetahui how the law works. Dan siapa yang salah? Yang salah Parlimen lah. Kerajaan yang memerintah yang salah. Bukan salah Najib, bukan salah Rosmah. Sebab they committed no crime. Okay, one more issue is tentang kenyataan Taqiyuddin, Setiausaha Agung PAS, bahawasanya Perikatan Nasional sanggup bekerjasama dengan Barisan Nasional untuk bentuk kerajaan. Dan ini kerana mereka tahu Perikatan Nasional pun tidak akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Barisan Nasional juga tidak akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Jadi sekira nak bentuk kerajaan, perlulah Perikatan Nasional bergabung dengan Barisan Nasional untuk bentuk satu kerajaan unity government atau kerajaan perpaduan. Bermaknanya, balik ke asal. Sebelum Parlimen dibubar, Barisan Nasional telah membentuk satu unity government, kerajaan perpaduan dengan PAS dan Bersatu. So tujuan bubar Parlimen is supaya Barisan tak perlu lagi membentuk kerajaan bersama PAS dengan Bersatu. Barisan Nasional solo on their own can form the government. Jadi sekira cadangan PAS ni, Taqiyuddin ni, kita akan bentuk kerajaan bersama, unity government, kerajaan perpaduan, mana PAS, Barisan dan Bersatu. So we go back to original lah. Jadi buat apa bubar Parlimen adakan pilihan raya tergempar sekiranya akhirnya kita bentuk kerajaan bersama dengan mereka sekali lagi. It defeats the purpose. Tapi yang menjadi aneh ni, Taqiyuddin kata he was misreported. Taqiyuddin kata dia tidak kata begitu. Tapi surat khabar melaporkan begitu. So what did he actually say? Mungkin kita boleh quote unquote what he said so that kita tahu betul ke Taqiyuddin ni was misquoted, misreported. Muhyiddin Yassin
pula berkata yang Taqiyuddin tidak diberi mandat untuk membuat satu ucapan begitu. Maknanya Taqiyuddin was not given the mandate to make an announcement yang mereka akan bentuk kerajaan bersama, iaitu Perikatan dan Barisan akan bentuk kerajaan bersama. So boleh katakan Muhyiddin ni ribat ataupun menafi apa yang Taqiyuddin berkata. So matlamat bersatu ialah kita tidak akan bentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional. So kalau PAS berkata begitu, salahlah PAS. So there's some confusion. PAS kata macam ni, Bersatu kata no, kita tak setuju. Dan PAS jawab balik kata no, I was misquoted, saya cakap benda lain, dia orang report benda lain. Yang saya nampak ni, ada usaha media pro-pakatan. Ini kita tengok macam Malaysia Kini dan beberapa lagi media pro-pakatan. Mereka melaporkan yang matlamat perikatan ialah untuk bentuk kerajaan bersama dengan Barisan. Jadi pengundi kata, sekira kita mengundi untuk perikatan, iaitu PAS ataupun Bersatu, akhirnya PAS dan Bersatu bentuk kerajaan bersama Barisan atau UMNO. Jadi sia-sia kita undi untuk PAS dan Bersatu. Lebih baik kita terus undi untuk Barisan, because kita undi untuk PAS dan Bersatu ataupun perikatan, akhirnya mereka akan balik ke Barisan untuk bentuk kerajaan. So a vote for perikatan is a vote for Barisan. Itulah maksud dia. Kalau kita undi untuk perikatan, sama macam kita undi untuk Barisan. So better we don't bother to undi untuk perikatan, sebab we are giving the vote to Barisan. So kalau you benci Barisan, maka jangan undi perikatan. Sebab kalau you benci Barisan dan you undi perikatan, sama macam you undi Barisan. So lebih baik kita undi Pakatan Harapan. Because there's no point to undi untuk perikatan untuk membantu Barisan bentuk kerajaan. If we don't want Barisan, maknanya we have to go to Pakatan Harapan, not to perikatan. Because perikatan akan kembali ke Barisan. So kita undi untuk Pakatan Harapan. Itu satu side war. A vote for PAS or a vote for perikatan is a vote for UMNO or a vote for Barisan. Dan efektif. Sebab orang kata, kalau macam tu, lebih baik saya tak undi untuk perikatan. Baik saya undi untuk Pakatan Harapan. So that is one thing. And the other thing is, sudah keluar artikel hari ni mengatakan, perikatan ni yang sebenarnya memberi kekuatan kepada PAS. So, PAS is the, boleh katakan, is the leader in perikatan, atau PAS is the warlord in perikatan. Bermaknanya Bersatu lemah, Bersatu tak kuat. Yang kuat PAS. So kalau kita sokong perikatan atau kita beri undi untuk perikatan, maka kita akan memperkuatkan PAS. So maknanya, if you are scared of Islamic State, if you are scared of Taliban, if you are scared of hudud atau undang-undang syariah, maka jangan undi untuk perikatan. Sebab bila you undi untuk perikatan, secara tak langsung you undi untuk Islam atau you undi untuk memperkuatkan Islam. You are making Islam strong by voting for perikatan. Sebab yang kuat dalam perikatan bukan Bersatu, PAS. So secara tak langsung, a vote for perikatan is a vote for Islamic State. Ini satu lagi. So orang yang tidak berapa sokong Islam ataupun takut dengan Islam ataupun benci Islam, mereka tidak akan undi untuk perikatan. Sebab undi untuk perikatan is a vote for Islamic State ataupun Taliban. Dan sama juga kalau you benci UMNO atau you benci Barisan Nasional, you tidak akan undi untuk perikatan, sebab akhirnya perikatan akan balik ke Barisan untuk bentuk kerajaan. So those who hate UMNO, those who hate Islam, semua yang takut atau benci dengan
orang Melayu ataupun agama Islam, maka you undi untuk Pakatan Harapan. Dan ini termasuk ramai orang Melayu, ramai orang Islam. Kita jangan kita anggap yang hanya bukan Islam, bukan Melayu sahaja yang benci Melayu ataupun yang benci Islam. Ramai orang Melayu sendiri pun sama macam itu. So that is berita terkini hari ini, propaganda dan kempen pilihan raya. Dan last one, Khairi Jamaluddin berkata UMNO perlu dibersihkan. Satu reform perlu di dalam UMNO. Dan Khairi merasa yang generasi muda perlu ambil alih kuasa di dalam UMNO, supaya UMNO boleh dibersihkan, boleh disucikan, boleh direform semula. Dan Khairi juga berpendapat yang Ismail Sabri Yaakob perlu lawan Ahmad Zahid Hamidi untuk jawatan Presiden Parti, Presiden UMNO. Dan bukan saja Khairi, tapi ramai juga boleh dianggap sebagai geng reformis di dalam UMNO yang menyokong bukan saja perubahan ataupun reformasi, tapi menyokong Ismail Sabri ambil alih sebagai Presiden UMNO yang baru. Jadi pilihan raya yang akan datang ni, iaitu pilihan raya pada hari Sabtu ni, is not the main fight. Yang sebenarnya pilihan raya hari Sabtu ni is cuma dia punya preparation sahaja. The real fight, pertandingan sengit, pertandingan yang betul-betul akan menentukan masa depan UMNO dan juga Malaysia, ialah pemilihan parti atau pertandingan parti. Dan dalam beberapa bulan selepas ini, selepas habis pilihan raya umum ni, beberapa bulan ni kita akan lihat pertandingan yang hebat untuk jawatan Presiden Parti atau Presiden UMNO. That is where the real war is going to start. Hari Sabtu ni is only preparation, belum lagi real war. Dan kemungkinan besar sekiranya UMNO Barisan tak setuju untuk membentuk kerajaan bersama, iaitu bersama Perikatan ataupun bersama Pakatan, maka UMNO akan duduk di dalam pembangkang, atau Barisan akan duduk di dalam pembangkang. Dan dalam beberapa bulan akan datang ini hingga awal tahun depan, kita akan tengok satu peperangan yang hebat di dalam UMNO untuk bukan saja membersihkan UMNO atau reform UMNO, tapi menukar pucuk pimpinan UMNO, terutama sekali Presiden Parti. So, stay tuned. The fun hasn't even started yet. The real war is yet to begin. Assalamualaikum. Salam sejahtera.